Ada. Dah berapa sejak? Oh, sudah mesti tanah ni. Oh, ini kopi ya. Oh, dah dulu. Kopi tu. Dah hujan ni. Untuk sini sama kau hari. Ada tete. Ya. Dah kau beli hujan. Ada tanah hektar. Oh, luas tu. Oh, Betul. habis dorong ni tu. Betul. Bersih. Nak panen gitu. Oh, dah udah nang ni. Ah. Nanti minum kopi tengok. Ah. Maiman lagi wah. Ada jalan-jalan kot ni ya. Oh. Sekali lah. Kau tu boleh kita tengok tanah lalu ni. Boleh? Oh, lalu ni lalu ni. Kau nak kita tengok kan? Boleh, tak ada masalah. Oh, kamu dah 3 tahun buat kita. Kopi pun sedap lah hari ni. Aku nak boleh kita dulu. Lagi. Tanah kita ni. Okey, pakcik mai. Kita tunggu tengok. Okey. Berapa ekar pakcik tanah? Was-was ada dalam 10 hektar. Oh, luas pakcik. Oh, luas. Bulan-bulan ni pakcik tanah ke apa? Ni ada lah lampu sikit, lepas tu tak jadi. Lepas tu naik hotel banyak. Mari ke banyak waktu orang duk marah. Jadi kita hodok pula sekali lagi ni. Apa pakcik nak tanah ke apa ni? Tak tahu lagi tu nak tanya apa dia. Allah. Kalau boleh recommend tu. Oh, ginilah pakcik. Pakcik pagar comel, pakcik galo dah. Okey. InsyaAllah sikit lagi pakcik boleh nanam tanaman yang bernilai tinggi. Jadi sebelum tu pakcik pergi kursus dulu. Kat Jabatan Pertanian. Kita pergi percuma ya pakcik. Tanah apa tu? Tanam orang Terengganu panggil mangga king. Kalau tanah pasir gini. Tanah pasir gini boleh pakcik. Pakcik ikut kursus Jabatan Pertanian insya-Allah pakcik boleh berjaya. Boleh dah? Boleh. Pergi lah kita pergi pakcik. Kena gitu. Kan nak jom pakcik kita pergi kursus. Aisyah. Dalam penyediaan lubang tanaman bagi tanah bris, jarak antara pokok adalah 9 meter kali 9 meter. Manakala keluasan lubang adalah 1.8 meter kali 1.8 meter pada kedalaman 0.8 meter. Bagi memastikan kejayaan penanaman di tanah bris, penggantian topsoil perlu dilakukan bagi tanah bris. Sebanyak 2.5 meter padu topsoil dimasukkan dan digaul dengan 50 kg bokashi ataupun bahan organik bermikrob. Seterusnya, tanah campuran dibusukkan pada lapisan atas dan dijadikan sebagai banglo mangga. Sistem pengairan adalah perkara yang paling utama sekali yang perlu kita sediakan sebelum penanaman dilakukan. Sistem pengairan yang disyorkan bagi tanaman mangga adalah sistem pengairan mikro yang menggunakan emitter seperti dripper ataupun mini sprinkler. Sistem pengairan yang dipasang hendaklah diuji untuk memastikan keseluruhan sistem yang dipasang dapat berfungsi dengan baik. Keperluan air tanaman yang disyorkan bagi tanaman mangga adalah 20 hingga 100 liter sehari. Di peringkat awal pertumbuhan, hanya 20 liter air yang diperlukan untuk tanaman. Manakala bagi tanaman yang dewasa, air yang diperlukan adalah 60 hingga 100 liter sehari. Sebelum penanaman kita buat, pastikan pokok yang kita pilih tu adalah pokok-pokok yang terbaik di antara yang baik-baik. Okey, kita pilih dari antara tiga ni, kita pilih yang ni lah. Yang ni kalau ikutnya, yang ni lah yang terbaik dari antara tiga ni. Kalau kita tengok yang ni terlalu tinggi, yang melonjong. Yang ni pun sama, kita tengok daunnya dah kekuningan dan ada tanda-tanda daun-daun ni dah dijangkiti penyakit lah. Untuk hari penanaman, maksudnya hari ni kita akan gali lubang ni, lubang yang telah dimasukkan dengan baja organik dengan media campuran tadi, sedalam mengikut saiz ketinggian polybag ni.
Okey, sekarang ni kita gali. Okey. Dan kita angkat sedikit untuk memastikan pokok ni tidak tenggelam. Maksudnya apabila hujan, air tak bertakung. Untuk yang tu penting. Maknanya kita buat macam mini busuk. Maksudnya sedikit meninggi. Sebab kita nak tengok projek yang kita buat tu dapat menghasilkan income yang orang kata yang sepadan dengan modal yang kita keluarkan. Maksudnya kita akan dapat pulangan yang balik. Dalam masa 4 tahun, pokok dah boleh berbuah dan kita insya-Allah kita dah mula dapat menuai hasil. Hari ini saya akan tunjukkan kaedah pembentukan pokok MA128 pokok mangga harum manis. Pada ketika ini pokok harum manis ini berusia 1 tahun dan pemangkasan pembentukannya bermula daripada peringkat awal lagi. Tengok kita nak 3 dahan bercaban yang stabil. Maknanya sini 120 darjah, 120 darjah, 120 darjah. Jadi 360 darjah. Jadi pokok dia tak mudah serkah. Jadi bila naik je dalam 2 kaki, kita pangkas lagi. Nah, sekarang ni 1, 2, 3, 4 step. 4 step. Sekurang-kurangnya perlu ada 7 step. Ini kita buang. Okey. Okey, yang ni cuk kira. Nah, kita tak perlu ada dahan macam ni. Nah, kalau tengok je dahan kosong, terus pangkas je. Senang. Ambil je. Ni kita nak 3, kita potong 1. Dia akan naik tunas balik jadi 3. Okey, yang ni dia dah ada panjang. Jadi yang ni dah ada membentuk. Yang ni kita buang. Okey, yang ni kita nak suruh dia sekurang-kurangnya 2 kaki. Yang ni kita kena buang. Okey. Nah, ni saya nak tunjukkan yang dah lebih. Nah, dia sepatutnya 3. Yang ni dia panggil tidak berapa normal, tapi tak apa. Sekarang ni dahan ni dah melebihi daripada 2 kaki. Yang sepatutnya kita ambil 2 kaki, kita terus potong tanpa ada pertumbuhan ceding baru. Jadi kita potong. Tengok 2 kaki setengah kita potong. Ini dah ada ceding. InsyaAllah sikit lagi dia akan naik jadi 4, 5. Yang ni dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni kita hanya tinggal 3 je. Sekarang ni kita ambil tengah-tengah, kita potong. Okey. Pastikan dia stabil. Dia stabil maksudnya seimbang. Jadi mana kita nak potong? 120 darjah, 120 darjah, 120 darjah. Makna 3 je kita perlu tinggal. Okey, yang tu saya buang. Yang ni saya buang. Jadi nampak 3 lah. Yang ni saya tunjuk lagi dah. Yang ni dah 3, tapi nok dia, dahan dia pendek. Jadi kita perlu teruskan dia. Bagi dia 2 kaki. Kita potong habis. Dia tinggal 1 je. Dia naik sikit lagi sini, kita akan pastikan dia 3. Banyak orang, bila dia tak buat peringkat awal, dia akan jadi pokok tak stabil dan mudah rebah. Okey, yang ni pokok dah berusia 5 tahun. Yang ni saya akan tunjuk pemangkasan yang perlu dibuat kepada pokok besar. Kebanyakan yang ni pun mereka tak nak ambil tahu. Jadi bila kita buat pemangkasan pada dahan-dahan supaya pokok ni sentiasa kena matahari dan bila kita pangkas ceding dia, dia akan naik suluh air. Suluh air ni sebenarnya perlu dibuang. Okey. Habis. Jangan bagi ada suluh air. Suluh air ni sebenarnya tidak berguna manalah kepada itu saja. Bila tuan-tuan pangkas, pastikan hasil-hasil pemangkasan ni keluar daripada kawasan tanaman kerana dikuatiri akan menjangkiti penyakit, membawa penyakit pada. Okey, bawa keluar. Okey, itu saja pemangkasan. Tanaman mangga seringkali terdedah dengan pelbagai jenis perosak dan juga penyakit. Berdasarkan rekod Jabatan Pertanian, terdapat lebih kurang 20 jenis perosak dan 15 jenis penyakit yang biasanya menyerang tanaman mangga. Kawalan secara IPM boleh digunakan untuk mengawal perosak dan penyakit ini.
sama ada menggunakan secara kultura, mekanikal dan juga secara semburan racun. Okey, untuk perosak dan penyakit pada pokok ini telah diserang dengan kumbang pengerat daun. Jika dilihat pada daun ini telah dipotong. Jika penyakit ataupun perosak ini tidak berapa serius, kita akan buang pokok yang diserang, daun yang diserang, dan juga boleh dilakukan juga dengan semburan secara kimia lah. Menggunakan racun yang mempunyai bahan aktif cypermethrin, contohnya Cypersex, dan boleh diselang-selikan dengan menggunakan racun yang mempunyai bahan aktif deltametrin, contohnya FC Delta 140. Pokok ini juga diserang dengan ulat penyawan daun. Ulat penyawan daun ini menyebabkan daun ataupun pucuk muda melekat di antara satu sama lain, dan larva ini akan mengganggu sistem pertumbuhan daun lah, mengganggu proses fotosintesis pada daun dan menyebabkan daun kering dan akan gugur lah. Dan kawalan secara kimia juga menggunakan racun yang sama, diselang-selikan antara cypermethrin dan juga bahan aktif deltametrin setiap 7 hingga 14 hari. Terdapat juga serangan puru daun pada pokok ini, iaitu larva untuk ulat telah mengganggu daun ini dan membuat bisul ataupun gul pada daun, akan mengganggu sistem fotosintesis pada daun. Jika serangan yang teruk, boleh dikawal dengan menggunakan racun daripada bahan aktif imidacloprid, contohnya Confido. Dan boleh dikawal dengan memotong bahagian daun yang diserang lah. Pokok ini juga telah diserang dengan tritip yang mana telah mengganggu lah. Jika serangan yang lebih teruk akan mengganggu sistem pertumbuhan pokok dan akan menyebabkan pokok terbantuk dan boleh menyebabkan mati lah. Jadi kawalan tritip ataupun Aula caspis ini, spesies ini boleh dikawal dengan menggunakan Confido dan juga boleh juga dikawal secara semburan organik menggunakan fish amino acid lah. Selain daripada serangan perosak, pokok mangga juga terdedah dengan pelbagai jenis penyakit. Antaranya adalah anthracnose. Anthracnose ini adalah disebabkan kulat yang boleh menyerang disebabkan oleh keadaan persekitaran yang ataupun hujan dan kering. Jadi serangan kulat mudah berlaku pada pokok mangga lah. Jadi untuk mengawalnya secara IPM, kita boleh menjalankan kasih ladang ataupun secara kimia, iaitu menggunakan racun yang mempunyai bahan aktif difenoconazole dan juga binomil lah, yang contohnya Binoside 50WP. Jabatan Pertanian mengansyurkan kaedah secara sanitasi ladang, kultura dan juga kaedah secara mekanikal, iaitu membuang dan memusnahkan pokok-pokok yang dijangkiti dan dirosakkan oleh penyakit dan perosak. Dan juga serangan yang teruk, kita boleh menggunakan rawatan secara kimia dengan berhemah.